Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai anak-anak, selamat bertemu kembali. Cikgu harap anak-anak berada dalam keadaan sihat. Dah bersedia nak belajar? Hari ini kita akan mengikuti pembelajaran sejarah tahun 4, Sejarah dan Kita, Unit 3, Kaedah Penyelidikan Sejarah. Pada akhir pembelajaran tajuk ini, anak-anak akan dapat mengetahui dan menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Mari kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Jom! Sejarah tahun 4, Unit 1, Sejarah dan Kita. Kaedah penyelidikan sejarah. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. 3 kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenali sebagai sumber lisan dan kaedah bertulis. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses cari gali ekskavasi. Contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Contoh lain daripada itu, cari gali di tapak arkeologi Sungai Batu, Kedah. Begitu juga rangka perak men di Lenggong Perak. Selain itu, terdapat juga bidang arkeologi maritim atau arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya, tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Langkah-langkah dalam kaedah lisan. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Langkah kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Langkah ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Contohnya, lukisan pada dinding Gua Tambun Perak. Langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Langkah pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Dan langkah keempat, membuat penulisan. Pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Baiklah anak-anak, cikgu harap anak-anak dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menilai keberkesanan pembelajaran anak-anak, mari kita ikuti Cakna Minda. Anak-anak perlu menjawab soalan berikut. Apakah langkah-langkah dalam kaedah bertulis? Yang kedua, hasilkan satu peta pokok kaedah penyelidikan. Anak-anak perlu menjawab soalan tersebut di dalam buku nota ataupun buku latihan sejarah. Selamat menyiapkan tugasan. Assalamualaikum. Bye.